Ustaz. Ini Ustaz awal. Dia kena nampak tangkai. Tangkai. Tangkai tu Sama tinggi dengan serban. Allah. Tinggi betul. Assalamualaikum. Ya, dah baik. Dah baik. InsyaAllah tu tongkat dia lagi. Ya. Tongkat dia. Ya. Alhamdulillah. Allah. Ustaz. Jumpa mungkar dulu, jangan sesat dulu. Masya-Allah. Allahu Akbar. Mana lagi? Barunya tak bau je mana? Okey ni apa? Dia tambat tadi kan? Ini yang Tambat dulu. dia kedai ni. Ah, Habis balik hayam ya. Dah sampai kandang. Dia nak balik rumah. Cakap presiden ni. Dia teranjak sampai kandang. nampak tu nama dia tawaf. Ada hikmah Ada Habis saya geli hati juga. Ada hikmah tu tersasul sampai ke kandang. Sema depan lah. Mana? Sampai kandang jauh. Sampai kandang Jauh juga tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia banyak mati nanti tadi. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liridha ilahi ta'ala al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا بالهدى من كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada sahabat yang siapkan teh tarik. Masya Allah, ni nak ngaji sampai subuh ni. Selagi tak habis tu tadi. Tak boleh balik. Selagi tak habis ni tak boleh balik. Masya Allah, tabarakallah. Macam-macam pegangan dia kan. Ya Karim, insya-Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat taufik, nikmat sihat, nikmat akal, nikmat iman Islam, dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dan ketika ini kita berada di dalam majlis ilmu, dan sama-samalah kita menghadirkan dalam hati kita bapak kita, sahabat andai kita, ahli keluarga kita yang dekat, yang jauh, yang tak dapat hadir. Mudah-mudahan mereka tidak terkecuali daripada mendapat keberkatan majlis ilmu. Dan sama-samalah kita mengikhlaskan hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat, diberi taufik oleh Allah kepada kita untuk berusaha beramal dengan ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi malam ni kita sambung lagi dua buah kitab. Jadi kitab yang pertama kita sambung kitab yang pertama, kitab Misbahul Munir. Misbahul Munir muka surat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Kata musannif, huraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul. Ini maksud sifat Rasul di sini sifat yang wajib. Sifat yang wajib pada Rasul-Rasul. Jadi sifat ni ada pada Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, dan ada juga pada Rasul-Rasul yang lain selain daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kedua daripada 4 sifat yang wajib bagi Rasul adalah sifat amanah. Jadi amanah ni adalah nama bagi sifat yang wajib, yang mesti ada pada setiap Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah, sifat yang wajib, yakni sifat yang mesti ada pada diri Rasul-Rasul. Sama ada 25 orang Rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim, ataupun yang tidak disebutkan nama mereka itu di dalam Quran. Maka tiap-tiap mereka yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Rasul, semuanya bersifat dengan amanah, artinya kepercayaan. Baik, sejauh mana kefahaman kita yang mana Rasul itu bersifat dengan amanah? Sejauh mana kefahaman kita yang Rasul itu amanah? Dan kenapa kita mesti kena tahu dan yakin bahawasanya Rasul itu bersifat amanah? Dia tengok uraian dia. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Jadi sifat Rasul ni ramai orang yang hafal, ramai orang menghafal ni, tapi kefahaman tu boleh jadi tak ada ataupun kurang faham, sehingga ada yang meletakkan sifat amanah Rasul ni sama seperti amanah yang ada pada orang lain. Walhal sama sekali tidak serupa sifat amanah yang ada pada Rasul dengan sifat amanah yang ada pada kita manusia biasa yang bukan Nabi, yang bukan Rasul. Jadi wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku pula di dalam hatinya. Mengaku ni di sini dengan makna yakin di dalam hatinya, yakin sungguh, percaya sungguh, terima sungguh, bulat hatinya, percaya, lagi pula jazam yang putus. Jazam makna putus dah, dia tak akan mengubah dah kepercayaan tu. Dengan tentu sungguh segala yang jadi Rasul itu bersifat dengan amanah. Wajib kita percaya, wajib kita yakin bahawasanya setiap yang jadi Rasul tu Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka sifat amanah. Arti amanah ni kepercayaan, ataupun dalam arti kata lain betul hati mereka itu. Betul hati, luruh, hati dia luruh, tak ada bengkak-bengkok dak, hatinya luruh. Dan tidak khianat. Tidak khianat tu nak tafsir makna amanah. Kepercayaan tu apa maksud kepercayaan? Tidak khianat. Masuklah dalam kata tidak khianat ni makna tidak menyalahi janji. Kalau menyalahi janji maknanya jadi jangan dikatakan Rasul menyalahi janji. Jangan kata Rasul menyalahi janji. Dengar kata baru-baru ni ada orang kata Rasul menyalahi janji. Ada janji yang Rasul mungkir. Auzubillah min zalik. Usaha akidah, sebab kita meletakkan sifat kecelaan pada
Rasul. Sedangkan makna mungkir janji ni sifat yang mustahil ada pada Rasul. Kerana lawan bagi amanah. Lagi pula mungkir janji itu sifat-sifat orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Dengan maknanya, dia nak huraikan. Dengan maknanya, makna betul hati dan kepercayaan tadi, sekalian mereka itu Rasul terpelihara. Kalau kata terpelihara, mesti ada yang memelihara dia. Siapa yang memelihara mereka tu? Yakni Allah memelihara, menjaga, memantau mereka itu Rasul-Rasul daripada melaku dan mengerjakan akan segala perkara yang ditegah haram ataupun yang ditegah makruh ataupun khilaful aula. Tidak ada sekali-kali pada mana-mana Rasul ataupun Nabi mereka itu membuat benda-benda haram. Tidak ada mana-mana Rasul membuat benda-benda makruh. Tidak ada mana-mana Rasul membuat benda khilaful aula. Sama ada sebelum dilantik menjadi Rasul ataupun setelah mereka dilantik oleh Allah menjadi Rasul sampailah diwafatkan oleh Allah. Tak pernah sekali pun pada zahir ataupun pada batin membuat benda haram atau makruh. Tak pernah. Itu amanah Rasul. Jom kita tengok kita amanah pula macam mana. Kita mendakwa kita amanah tapi banyak mungkir janji. Kita mendakwa kita amanah tapi tidak dalam segala hal yang kita amanah. Kita banyak buat benda haram. Kadang-kadang anggota zahir kita buat benda haram, kadang mata kita buat benda haram, kadang telinga kita buat benda haram, kadang tangan kaki kita buat benda haram, kadang-kadang hati kita duk buat benda haram, hasad, dengki itu. Jadi kita kena faham dan kita kena tahu, bahkan yakin bahawasanya amanah yang ada pada Rasul itu tidak sama seperti amanah yang ada pada manusia lain. Tak sama. Walaupun namanya sama amanah, tapi hakikatnya tak serupa dengan sifat amanah yang ada pada Rasul. Tak pernah buat benda haram. Sekali pun tak pernah. Buat. Mana-mana Rasul sekali pun tak pernah. Orang istimewa. Orang yang istimewa. Allah jaga. Bila dah Allah jaga, tak ada masalah lah. Yang kita takut ni bila Allah tak jaga kita, Allah tak pantau kita, Allah tak bimbing kita, itu yang kita mudah nak terjerumus kepada benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Sebab tu kita minta taufik pada Allah. Sentiasa kita diberi taufik untuk menjauhkan maksiat dan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau terjatuh dalam dosa maksiat, minta Allah Ta'ala bagi taufik supaya segera kita bertaubat kembali kepada Allah. Kok mana-mana pun gantungan Allah. Atau makruh mana khilaf mana. Pada zahir mereka itu, yakni pada kelakuan zahir mereka itu, tak pernah ada jatuh dalam benda haram. Dan pada batin mereka itu, makna hati mereka itu pun tak ada buat benda haram, sangka jahat, dendam, ujub, takabur, riya, kasihkan dunia, tak ada dalam hati Rasulullah. Sungguh tak begitu? Sungguh. Di waktu kecil ataupun waktu besar. Waktu kecil Allah pelihara dah. Waktu zaman budak-budak lagi Allah pelihara dah. Waktu budak kecil pun dia tak ada buat benda tak sama macam kita. Yang kata kecil tu tua pun kita buat benda haram. Maknanya waktu kecil lagi lah kita macam-macam. Dia pada waktu kecil lagi Allah pelihara. Istimewa dah. Istimewa dah. Allah Ta'ala pelihara, subhanallah. Allah Ta'ala pelihara Rasul-Rasul bila kecil tak buat benda haram, makruh pun tak buat. Tak ada buat benda makruh waktu kecil pun. Pada zahir dan pada batin, hati mereka pun tak ada buat benda-benda haram. Ataupun waktu besar, daripada jadi Nabi dan jadi Rasul, mereka itu makna sebelum lagi jadi Rasul, Allah pelihara dah Rasul-Rasul. Mereka bersifat dengan
amanah, tak buat benda haram, tak buat benda makruh. Daripada kecil lagi sama telah pula makna lebih-lebih lagi pula pada waktu mereka itu dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, menjadi utusan Allah. Lebih-lebih lagi lah pada waktu itu Allah pelihara mereka, kerana pada waktu itu dia dah membimbing orang lain. Dia dah menerima wahyu dan nak menyampaikan wahyu kepada orang. Jadi kalau pada waktu itu Rasul tidak bersifat amanah, boleh jadi nanti ada hukum hakam yang Allah perintah disogokkan. Dah tak amanah. Bila hukum tu kena atas kepala dia, dia tak cakap. Bila hukum tu kena atas kroni-kroni dia tak cakap. Maknanya contoh, sebab tu tak amanah. Menyembunyikan hukum Allah demi kepentingan dunia. Oh, tak ada pada Rasul macam tu. Yang ada pada kita. Kita agamawan akhir zaman dah gitu. Dengan sebab dunia, kita gadaikan agama. Yang halal menjadi haram, yang haram jadi halal demi piuk nasi kita. Na'udzubillah. Tapi tak semua. Waktu besar dahulu dia jadi Nabi dan Rasul mereka itu. Sama telah pula di waktu jadi Rasul. Lebih-lebih lagi pada waktu Allah Ta'ala telah melantik mereka jadi utusan Allah. Lebih-lebih lagi lah. Sebab dia itu menjadi contoh tauladan, uswatun hasanatun. Contoh tauladan yang terbaik sekali atas alam semesta dunia akhirat. Jadi kalau Rasul tu bersifat dengan khianat, nescaya nanti kita pun kena tirulah Rasul. Supaya kita ni pun bersifat khianat juga. Buat benda haram tu khianat. Buat benda haram tu, minta maaf dua kaki. Minta maaf jadi buat benda haram tu hukumnya maknanya tidak bersyukur tu khianat. Allah Ta'ala bagi kita mata, kita tengok benda haram, maknanya kita tak amanah dengan nikmat yang Allah pinjamkan. Allah Ta'ala bagi kita mata supaya melihat benda yang baik-baik, yang harus-harus, yang sunat-sunat, benda taat. Tiba-tiba kita guna mata kita tengok benda haram, maknanya kita tak amanah. Jadi Rasul sebab tu segala tubuh badan, anggota nikmat yang ada pada Rasul semua disyukuri. Segala jenis nikmat yang ada pada Rasul tu semua Rasul syukuri. Sebab tak bersyukur tu hukumnya haram. Tak bersyukur hukumnya haram. Allah Ta'ala bagi nikmat sihat, kita tak bersyukur. Ta'ala bagi kita nikmat telinga, kita tak bersyukur, hukumnya haram. Ta'ala bagi kita nikmat rezeki, kita belanjakan kepada benda yang haram. Jangan pilih-pilih haram. Jadi Rasul macam tu, dia bukan macam kita. Sebab tu kita kena hormat, kena takzim, membesarkan dia, memuliakan dia. Sebab dia dapat penjagaan yang khususiah daripada Allah. Maksum. Maksum. Allah tak pelihara mereka. Samalah juga macam manusia yang selain Nabi, selain Rasul, wali-wali Allah, makna harus pada akal kita, dia nak dibantau oleh Allah daripada membuat benda harus, hukumnya tak boleh pun, harus hukum dia. Bila dia dapat penjagaan Allah, dapat pertolongan Allah, apa nak jadi payah? Allah Ta'ala pilih dia. Allah Ta'ala kehendak nak pilih dia, bagi taufik. Setiap saat dapat taufik Allah Ta'ala meninggalkan maksiat dan buat taat. Maka duduklah di dalam taat sentiasa, pagi, petang, siang, malam. Sebab dipantau oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, ditadbir. Ditadbir oleh Allah. Wali. Dan dalil atas kepercayaan dan betul hati mereka itu Rasul. Mana bukti? Mana bukti dakwaan kita bahawasanya Rasul tu amanah? Mana dalilnya? Mana buktinya? Dan dalil atas kepercayaan dan betul hati mereka itu dan tidak khianat mereka itu Rasul-Rasul, ialah dalilnya kita fikir tilik dengan akal fikiran. Jika mereka itu tidak betul hati dan khianat mereka itu dengan bahawa nak taswir, nak terangkan, terangkan masalah, nak terangkan masalah apa tadi itu, khianat dan tidak betul hati. Apa maksud tidak betul hati dan khianat? Dengan bahawa mereka itu Rasul-Rasul mengerja mereka itu Rasul-Rasul akan perkara yang ditegah, yakni oleh Allah. Jadi kalau Rasul itu tidak amanah, dengan makna Rasul membuat benda yang Allah larang, nescaya adalah kita semua ini pun disuruh oleh Allah Ta'ala supaya bersifat dengan khianat seperti mereka itu juga. Nescaya kita pun akan diperintah oleh Allah supaya bersifat
Jangan amanah. Apa sebab tak amanah? Sebab ikut Rasul. Na'udzubillah. Tidak ada sekali-kali. Mustahil. Bahkan kita ni disuruh amanah, mencontohi akhlak atau sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak boleh nak tiru 100%. Tapi kena ada ke arah situlah usaha amanah. Kita usaha amanah dengan mata kita, usaha amanah dengan kenderaan kita, usaha amanah dengan ilmu kita. Ilmu kita makna kalau ada ilmu tak beramal, makna kita tak amanah. Ilmu ni anugerah Allah. Allah bagi, Allah pinjam kan. Sebab tu kita kat mana-mana kena usahalah untuk beramal sikit demi sikit, ulang ni. Tak boleh hari ni cuba lagi, tak boleh hari ni cuba lagi. Seterusnya macam tu sampai mati. Nescaya adalah kita semua ini pun disuruh khianat seperti mereka itu juga. Kerana kita semua ini disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menurut dan mengerjakan seperti pekerjaan mereka itu Rasul. Sebab kita ni Allah Ta'ala perintah supaya mencontohi, mengikut jadi kalau Rasul tu bersifat khianat, maka kita pun hendaklah tiru mereka supaya khianat juga. Mana dalilnya? Tengok Allah Ta'ala firman, Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum, katakan olehmu ya Rasulullah. Allah Ta'ala firman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi mengkhabarkan, memberitahu umat dia. Nabi bagi tahu umat dia. Siapa umat dia? Kita lah. Apa yang Allah Ta'ala firman, apa yang Allah Ta'ala perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala perintah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang pertama Allah Ta'ala perintah kepada Rasul, ya katakanlah wahai Muhammad SAW. Qul tu fi'il amar. Qul makna hendaklah kamu cakap. Kalau dalam bahasa Melayu kita, Qul hendaklah kau cakap. Wahai Muhammad, hendaklah kau cakap. Hendaklah kau berkata, hendaklah kau bagi tahu. Allah perintah kepada Rasul supaya bagi tahu. Apa yang Allah Ta'ala suruh Rasul bagi tahu? Ni dia benda ni. In kuntum. Ini yang Allah Ta'ala suruh Rasul bagi tahu. Begitu. In kuntum, sekiranya kamu. Mana Allah suruh cakap pada umat macam tu. Sekiranya kamu umat. Ibaratnya tu lah. Sekiranya kamu umat, tuhibbunallah. Kamu mendakwa yang kamu tu kasih akan Allah. Kamu mengaku, kamu mendakwa yang kamu tu kasih kepada Allah. Kalau kamu umat, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu wahai umat kasih akan Allah Ta'ala, fattabi'uni, hendaklah kau mengikut akan daku, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau kena ikut aku. Kalau kau mendakwa kau kasih kepada Allah, kau kena ikut aku. Nampak tak Allah Ta'ala nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal kita ni nak membuat sesuatu semuanya kerana Allah. Tapi tengok, Allah Ta'ala nak membalas kasih kita kepada Allah, kena ikut dia punya kekasih, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah sudi nak balas kita punya kasih. Tengok tu, baru kemudian jawabnya, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Baru kamu akan dikasihi oleh Allah. Sekiranya kamu mendakwa kamu kasih kepada Allah, kamu kena ikut aku, katanya Nabi SAW. Bila kamu ikut aku, ikut perkataan aku, ikut tingkah laku aku, makna apa yang disuruh, apa yang dilarang, pakai, beramal. Barulah dapat yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi Allah. Jadi faham di sini, kalau kita mendakwa kita kasih kepada Allah, tapi kita meninggalkan daripada mematuhi mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabnya kita takkan perolehi kasih Allah. Kita takkan dapat kasih Allah. Walau sekuat mana kita ibadat pun, kalau kita tak mengikut Muhammad SAW, kita takkan memperolehi kasih Allah. Nampak tak? Ini di antara ayat yang Allah Ta'ala nak membesarkan Nabi SAW. Nak bagi tahu umat yang Muhammad SAW ni sangat-sangat istimewa di sisi Allah. Allah pun memuliakan. Allah pun memuliakan. Makna kau nak kasih kepada aku, kau kena ikut Muhammad. Tengok. Allah pun memuliakan Muhammad SAW. Nak mengajar kita supaya kita pun memuliakan Rasulullah. Tiba-tiba kita pula menghina Rasulullah. Kita pula tak menghormati Rasulullah. Kita pula merendah-rendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pula mempersenda-sendakan, kita pula memperlekehkan.
Jadi membesarkan Rasul ni disuruh oleh Allah. Meniru dia itulah tanda membesarkan Rasulullah. Meniru Rasul itulah tanda memuliakan Rasul. Jadi jangan dikata bila kita memuliakan Rasul kita syirik. Duduk selawat-selawat tu, duduk membesarkan Nabi tu syirik. Syirik apa pula? Kita nak menzahirkan kasih kita kepada Rasul sebab Allah suruh. Sebab Allah suruh innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala adalah malaikatnya berselawat atas Rasulullah. Allah pun berselawat, malaikat pun berselawat, takkan kita pula tak berselawat? Jadi berselawat cakap umum. Allah Ta'ala tak ada kata larang kalau selawat ramai-ramai haram. Kalau orang kata tak boleh selawat ramai-ramai ni, bid'ah. Mana dalil? Mana bukti yang menunjukkan ayat-ayat yang melarang berselawat beramai-ramai? Mana? Dah tak ada. Bila tak ada, janganlah kata haram. Jadi kita ni kalau nak dapat kasih Allah, kena ikut Rasul. Bila ikut Rasul, ketahuilah perjalanan tu sangat sukar. Bila nak ikut Rasul, jalannya sukar, jalannya susah. Banyak orang benci, banyak orang tak setuju dengan kita, tak banyak orang yang nak menolong kita, banyak yang orang jahat sangka dengan kita. Tengoklah Rasul tu, apa yang orang tak cakap. Gila, tukang sihir, macam-macam difitnahnya Nabi SAW. Allahu Akbar. Maknanya kalau kita ikut jalan tu, kita pun serupa akan difitnah, akan dicela, akan dimaki, akan disindir, akan diejek, akan dipinggirkan. Sikit yang menolong, banyak yang melawan, membangkang, menghalang. Sebab kita jalan dia. Itulah yang kita minta dalam solat tu, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, pimpinlah kami jalan yang lurus. Mana jalan lurus tu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan yang telah kau anugerahkan, yang kau dah bagi nikmat kepada mereka itu nabi-nabi, rasul-rasul, kekasih-kasih Allah, syuhada dan sebagainya. Jadi jalan-jalan itulah yang kita minta dalam solat kita. Tiap-tiap kali kita sembahyang, tiap-tiap kali kita baca Fatihah, kita minta doa tu, minta Allah bimbing kita jalan Nabi, jalan Rasul. Jadi kita kena fahamlah jalan Nabi Rasul ni. Jalan Nabi, jalan Rasul ni adalah mengikut syariat Allah. Mengikutnya pula dengan sepenuh, bukan mengikut separuh tinggal separuh. Menolak syariat Allah bukan jalan Cuba bagi tahu mana dia Rasul yang meninggalkan Quran, mana dia Rasul yang meninggalkan syariat Allah, mana dia Rasul yang tak mengikut perintah Allah. Yang kita duk tolak agama tu, yang kita tolak syariat tu, perjalanan Rasul mana yang buat kerja lagu tu? Nabi SAW, adakah Nabi tu beramal dengan Quran separuh dan tinggalkan separuh? Pakai separuh, buang separuh. Itu bukan jalan itu bukan jalan Rasul. Makna bukan jalan yang lurus yang kita minta di dalam sembahyang. Tapi peliklah sebab jadi peliklah bila kita tak belajar, kita tak faham apa yang kita baca dalam sembahyang, sehingga kita minta dalam solat Allah bagi kita tolak balik. Kita minta dalam solat Allah bagi, sampai dekat kita tentang, kita lawan, kita tolak. Padahal Allah dah bagi. Sebab apa jadi macam tu? Kerana tidak memahami apa yang kita minta dengan Allah. Dia tak tahu jalan lurus tu, barangkali dia anggapkan highway boleh jadi. Alhamdulillah dah ada dah ni highway. Tuhan tunaikanlah kita punya doa dan sembahyang jalan yang lurus. Bukan tu jalan lurus ni, mana Islam. Jalan Islam, jalan syariat, itulah jalan lurus. Tapi bila orang ajak ikut syariat tak nak, tapi dalam sembahyang minta. Lain kali tak payahlah baca ayat tu. Sebab kita tak nak jalan lurus, kita tak nak jalan baca Fatihah, baca separuh je, lepas boleh ni. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waladdallin.
Dah sebab ayat daripada itu minta Allah bimbing jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan kau bimbing kami kepada jalan-jalan yang orang-orang yang kau murkai, yang kau benci. Siapa di jalan yang kau murkai benci ni? Yakni jalan-jalan orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Tu meninggalkan syariat Allah, tak percaya kepada Quran tu Yahudi Nasrani ya. Kita tak sedar yang kita menolak Quran tu sebenarnya mengikut pegangan Yahudi Nasrani. Tapi dalam solat minta bimbing jalan lurus, yakni Quran, yakni Islam. Tapi kita tolak pula, pilih yang ghairil maghdubi tadi. Dalam solat minta, ya Allah jauhkan, jangan pimpin kami kepada jalan-jalan orang Yahudi Nasrani. Dalam solat minta, tapi luar sembahyang, dalam solat minta jauh, luar sembahyang minta ikut tiru gaya undang-undang orang Yahudi Nasrani. Itulah apabila kita ni beramal tak nak menuntut ilmu, jadi macam itulah. Kita pun tak kenal ibadat yang kita buat tu. Kita pun tak faham apa yang kita buat tu. Sehingga tindak tanduk kita di luar sembahyang berlawanan dengan apa yang kita minta dalam sembahyang. Hari-hari buat benda yang sama. Hari-hari kita buat benda yang sama. Dalam solat minta lain, luar solat buat lain. Dalam solat minta lain, luar solat minta lain. Tiap hari, tiap tahun, tiap bulan buat macam tu lah sampai mati. Na'udzubillah. Allah minta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kesedaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah jalan yang lurus, yakni jalan para nabi, jalan para rasul, iaitu mengikut syariat Allah. Barulah padan patut layak dengan apa yang kita minta di dalam sembahyang. Macam tu. Tu orang datang bagi nasihat pada kita buat maksiat, Allah Ta'ala datangkan orang bagi nasihat. Tu petunjuk daripada Allah dah kata ihdinas sirah, bimbinglah kami, bagi petunjuk pada kami. Tu datang petunjuk tu, nasihat-nasihat agama ilmu ni petunjuk lah. Tapi bila orang nasihat kita marah, kita benci, kita tutup telinga. Kalau orang dulu zaman Nabi SAW, bila Nabi cerita pasal hukum hakam, orang-orang kafir ni dia buat macam tu. Dia tutup telinga dia depan Rasul. Dia menganjing. Dia menganjing Nabi SAW. Bila Nabi cerita, dia tutup. Alhamdulillah. Tak nak dengar Nabi cakap. Tutup telinga. Nak mengejek-ngejek Nabi sallallahu. Dia pakat gelakkan Nabi. Bila Nabi cerita, pakat gelak, pakat ketawa, terbahak-bahak. Ketawakan Rasul. Perbuatan ke apa? Siapa tu? Kafir musyrik. Katakanlah wahai Muhammad, jika adalah kamu sekalian kasih kamu akan Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu menurut akan daku. Nescaya. Jawabnya pasti. Nescaya makna pasti kasih akan kamu oleh Allah. Allah akan kasih kamu. Bila Allah dah kasih kita, tak adalah masalah lah. Selamatlah dunia, selamat akhir. Kalau Allah tak kasih kita, dunia tak selamat, akhirat lagilah tak selamat. Dan disuruh akan kita dengan khianat. Makna nak dikatakan Allah suruh kita ni bersifat khianat, lawan bagi amanah tadi, hukumnya mustahil. Kerana demikian itu khianat dilarang oleh Allah Ta'ala seperti firman-Nya, innallaha la ta'muru bil fahsya. Artinya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyuruh Allah dengan mengerjakan yang keji. Mana sifat khianat ni buat benda haram ni keji. Buat benda makruh tu keji. Allah tak pernah suruh buat benda makruh. Allah tak suruh buat benda haram, benda keji-keji. Allah tak suruh. Kalau begitu tetaplah di hati kita bahawasanya sekalian Rasul itu bersifat aman. Kalau begitu yakinlah bahawa dalam hati kita Rasul ni wajib mesti mereka itu bersifat dengan amanah, kepercayaan, dengan makna tidak membuat benda haram, benda makruh, benda khilaful aula pada zahir dan pada batin, sejak daripada kecil sampailah jadi Rasul sehingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah sekali-kali
bersih sungguh. Itulah di Rasul. Bukan saja Nabi SAW, bahkan Rasul-Rasul yang lain. Alaihissalatu wassalam. Artinya kepercayaan. Artinya, kalau begitu letaklah di hati kita bahawanya sekalian Rasul itu amanah. Jangan nama dia amanah. Nama amanah tapi tak nak ikut syariat. Amanah tapi tak nak ikut syariat. Tak kenalah dengan nama tu. Jadi bila amanah, kenalah amanah. Tunaikan hak-hak kita dengan Allah, ikut syariat, baru betul amanah. Kalau ikut syariat, garanti amanah lah. Kalau seseorang tu ikut agama, ikut syariat, dia akan jadi orang yang amanah. Dengan sendiri dia akan jadi amanah. Mata dia amanah, telinga dia amanah, lidah dia amanah, tangan dia amanah. Dia takkan ambil hak orang, dia takkan tipu orang. Amanah tu. Habis. Kau apa lah? 1,5. 9.55. Nak masuk separuh masa kedua dah tu. Huraian yang ketiga daripada sifat Rasul. Mana kita kena percaya sungguh-sungguh? Pegang sungguh-sungguh. Yang Rasul tu amanah. Rasul tak bohong. Rasul bohong maknanya Rasul dah buat benda haram. Bila Rasul buat benda haram, maknanya dah hilang sifat amanah. Yang ketiganya daripada sifat Rasul itu tabligh. Tabligh. Faham elok tabligh ni? Tabligh artinya menyampaikan. Rasul-Rasul ni menyampaikan. Jaga kat sekolah dia tak urai macam ni. Kat sekolah dia urai ringkas sangat dia. Rasul menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah. Dah, tu je kat sekolah. Sebab tu kena 2 kolah. Kena 2 kolah. Sekolah tak cukup. Dah mengaji dulu, dah belajar dulu. Mana sekolah? Tak cukup sekolah tu sebab ringkas sangat. Keterangan dia ringkas sangat, tak dipakai lama, sikit-sikit. Untuk nak ambil peksa, nak lulus ujian bulanan boleh lah. Nak serapkan dalam amal ibadat sampai ke kiamat, sampai mati tak cukup dengan sekolah tu. Kena 2 sekolah ataupun lebih. Kalau air sekolah masuk najis, sama ada tidak mengubah bau, warna dan rasa, tetap jadi mutanajis. Air tak sampai 2 kolah, jatuh tak cicak sebutir je, mutanajis lah semuanya. Tapi kalau air 2 kolah dikebal, masuk letik cicak, nenek cicak masuk dalam tu, datuk moyang cicak masuk dalam tu. Selagi tak mengubah bau, warna dan rasa, dia tetap suci lagi, menyuci. Tu sebab tu ilmu agama kena banyak. Jangan sekolah je, 2 sekolah. Barulah insya-Allah dapat mempertahankan amal ibadat kita. Kalau sekolah tak faham. Tengok. Kat sekolah dulu dia kata lain. Dia cakap ringkas, bukan cakap lain, ringkas sangat. Jadi pengetahuan kita tu sempit. Wajib pada jarak pula atas tiap-tiap kalau mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Dengan tentu sungguh Rasul-Rasul itu bersifat dengan tabligh. Arti tabligh, menyampaikan barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Itu satu, faham Yang ni apa-apa sahaja yang Allah perintah menyampaikan, semua tu Rasul sampaikan. Apa-apa saja yang Allah perintahkan kepada Rasul bagi tahu, semua Rasul bagi tahu. Andai katalah fardu takdir, ada 10 perkara yang Allah suruh Rasul ceritakan, 10 ni Rasul sampaikan. Tak kisahlah apa keadaan sekalipun, dia diugut ke, dia difitnah ke, dia apa, tetap dia menyampaikan. Tak ada seorang pun yang dia tak bagi tahu. Apabila perkara itu disuruh oleh Allah menyampaikan. Okey, itu satu. Dan tentu tidak mereka itu menyembunyikan dia. Mustahil mereka itu menyembunyikan apa yang Allah suruh sampaikan. Rasul suruh kan. Maknanya dah hilang sifat tabligh, menyembunyikan. Masuklah dalam kata menyembunyikan ni, memutarbelitkan hukum hakam Allah. Putar belit. Yang hakikatnya lain, tapi demi kepentingan hidup dia pusing-pusing jadi lain hukum tu. Itu maksudnya jadi orang panggil tidak tabligh,
tidak menyampaikan. Tak sampaikan. Makna dia sampaikan bukan benda yang sebenar. Makna dia menyorokkanlah tu. Dan bahagian tabligh itu 3. Hukum tabligh ni ada 3 jenis. Mana dia yang pertama? Wajib tabligh. Mana dia yang dikatakan wajib tabligh? Wajib tabligh makna Melajunya mesti menyampaikan. Satu pun tak tinggal. Tu maksud wajib tabligh, menyampaikan, mesti menyampaikan. Mana pada barang yang disuruhkan mereka itu menyampaikan akan dia, itu satu. Yang kedua, mustahil tabligh. Mustahil tabligh. Apa arti mustahil? Makna benda tu tak terjadi. Mustahil tabligh maknanya Rasul tak sampaikan benda tu. Kat sekolah tak ada ni. Kat sekolah tak belajar ni. Sebab tu tercengang. Ada ke Rasul sembunyikan? Ada ke benda yang Rasul sembunyikan? Ada. Jawabnya ada. Jawabnya ada. Mana? Tu mustahil tabligh ni lah. Mustahil tabligh makna mustahil Rasul ceritakan. Apa dia? Pada barang yang dilarang oleh Allah Ta'ala akan mereka itu menyampaikan. Makna itu rahsia di antara Allah dan Rasul. Itu untuk rahsia Allah dan Rasul, bukan untuk diceritakan kepada tu yang kata makna benda tu mustahil Rasul ceritakan. Mustahil Rasul menyampaikan benda tu kerana benda tu menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Siapa tahu benda tu? Seekor pun tak tahu. Allah dan Rasul saja yang tahu tu rahsia Allah dan Rasul. Rasul tak sampaikan. Kalau Rasul ceritakan juga, mana Rasul tidak tak amanah. Faham tu? Kat sekolah mana dia jumpa ni? Sekolah sebutir tadi tu. Wajib Rasul menyampaikan. Dah, tu je. Tutup buku teks balik. Ni yang kedua. Yang pertama tadi wajib menyampaikan. Mana dia benda yang wajib Nabi menyampaikan? Tiap-tiap perkara yang Allah suruh sampai. Yang Allah suruh sampai, semua disampaikan. Satu pun dia tak suruhkan. Yang kedua, mustahil tabligh. Mustahil tabligh dengan makna ada benda yang Rasul tak sampaikan. Mustahil Rasul ceritakan benda tu. Wajib Rasul sembunyikan benda tu. Wajib Rasul sembunyikan benda. Rasul tak cerita pada siapa pun. Walaupun sahabat yang paling rapat sekalipun, walaupun isteri dia tak cakap. Sebab benda tu dilarang oleh Allah Ta'ala. Mereka itu menyampaikan. Rasul Allah tak benarkan menceritakan pada sesuatu. Jadi banyak lagi benda yang kita tak tahu. Yang Rasul dah sampaikan pun kita tak sempat nak ambil tu. Banyak benda yang Rasul dah sampaikan kita tak. Tu pun tak habis kita nak belajar. 2 kali hidup pun tak habis belajar. Mati, hidup, mati balik, lepas tu hidup balik, tak habis belajar. Okey, yang ketiga, harus tabligh. Harus tabligh. Bila sebut harus tabligh, menyampaikan pun boleh, tak menyampaikan pun boleh. Biar jaga dapat bezakan tu. Harus tabligh pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyampaikan dan menyembunyikan kepada makhluk. Tu 3. Harus tabligh ni maknanya Allah serah kepada kebijaksanaan Rasulullah. Rasul nak cerita pada Abu Bakar boleh, tak nak ceritakan pada Sayyidina Ali boleh. Sebab benda tu harus ikut Rasul nak sampaikan pada siapa, nak sembunyikan daripada siapa boleh. Contohnya macam strategi peperangan. Rasul tak cerita pada semua orang. Kalau wajib Rasul menyampaikan, pecah lubang bagi tahu kafir, wahai kafir, besok kami nak perang ikut Bukit Uhud tau. Jujur, tak boleh bohong. Nampak tak? Jadi ada benda-benda yang wajib menyampaikan. Contoh macam tauhid, mengesakan Allah. Semua Rasul bagi tahu. Semua, tak ada orang pun yang disorokkan. Wajib semayang contohnya, wajib mengesakan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Itu contoh benda yang Rasul menyampaikan pada semua. Ada semua. Ada pun macam rahsia peperangan. Rasul tak cerita pada semua. Kalau nak ikut wajib tabligh je satu, wajib menyampaikan saja sebutir tu, makna dengan rahsia-rahsia pun kena sampaikan. Faham kalau faham, minum dulu sikit. Dia tarik. Kita pun mula-mula mengaji pun tercengang.
Ada benda yang Rasul sembunyikan. Sebab selama ni kita tahu tu sebutir je. Nak mati tahu satu tu je. Bila ngaji, rupanya ada benda yang Rasul sembunyikan. Jadi boleh buat teka-teki. Ada tak benda yang Rasul sorokkan? Kalau jenis pesen sekolah ni, mana boleh? Mana boleh Rasul sorokkan? Semua Rasul tabligh menyampaikan. Dia akan jawabnya tu. Tapi kalau dia dah mengajinya ni, ada benda yang Rasul sorokkan. Yakni perkara yang Allah larang Rasul menceritakan pada orang lah. Macam kerajaan lah. Ada benda dia cerita dengan rakyat. Betul. Ada benda dia, kroni-kroni dia tahu. Dia tak cerita pada kita. Macam lubang. Tak ada. Tu contoh mudah. Kan tak faham. Jadi benda tu kita tak tahu. Orang bawah-bawah rakyat macam kita ni tak tahu. Tak tahu. Sebab benda tu rahsia. Macam polis kan. Dia ada rahsia dia. Ada benda dia tak boleh bagi tahu orang. Itu contohnya. Dah yang bagi tahu tu pengumuman suruh buat. Tu yang bos suruh bagi tahu. Semua diumumkan. Bagi tahu sekian. Tapi ada benda dia tak bagi tahu. Tak boleh. Kawan dia pun. Bini dia pun dia tak bagi tahu. Sebab tu rahsia dia. Dengan bos dia. Tak boleh. Sama macam ni. Jadi ada benda yang Rasul sampaikan, iaitu Allah suruh sampai. Dan ada benda yang Allah tak suruh sampaikan. Hanya khususiah untuk pengetahuan Nabi SAW saja. Ataupun Rasul-Rasul yang lain. Bukan untuk diberitahu umat. Bukan untuk diberitahu umat. Dan satu lagi, harus tabligh. Harus tabligh ni makna ikutlah. Rasul nak cerita pada siapa, tak nak cerita pada siapa. Itu makna harus tabligh. Jadi boleh kita buat kesimpulan, hukum hakam syariat yang sampai pada kita ni daripada dua benda ni lah, iaitu wajib menyampaikan dan harus menyampaikan. Ada pun yang mustahil menyampaikan, tak ada seorang pun yang tahu melainkan wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul dah sahajalah yang mengetahui apa benda tu. Jadi kalau ada orang duduk ajak kita mengaji, dia kata mari mengaji dengan aku. Tapi syarat mengaji tu tengah malam jangan siang-siang kebau lembu tak tidur lagi. Nanti kebau lembu pun kalau dia dengar kita baca ni, dia pun tahu nanti dia curi rahsia kita. Mari mengaji dengan aku. Aku ni bukan nak cakap apa belakang. Kalau aku cakap kerang, kau kata aku sesat. Dia bunga-bunga dia tu, cantik tu nak perangkat kita. Kan kalau cakap kan takut orang kata sesat. Kata aku menyeleweng. Jadi itu sebab saya tak nak sampaikan. Sebab benda tu rahsia. Sebab kalau cakap nanti orang kata sesat. Mana dia? Aku tahu rahsia di antara Allah dan Rasul. Kan elok dia pujuk tadi. Kita daripada tak nak percaya jadi macam aku tahu rahsia di antara Allah dan Rasul. Nama pun rahsia Allah Rasul. Kau siapa kau tahu? Kan? Hati-hati. Jadi kita bila nampak pelik macam tu, ui, wali tu. Rahsia Allah pun dia tahu tak? Nama pun rahsia Allah dan Rasul. Dia boleh tahu lah. Hati-hati. Habis lah. Jadi ingat, bahagian tabligh ada 3. Wajib tabligh, mustahil tabligh, harus tabligh. Wallahu a'lam. Satu kita lagi. Minum lah. Siapa ngantuk ni? Mandi yang itu. Mana dia beli teh tarik ni? Tuang pun tak tumpah ni. Harus. Butir tak? Butir surat apa? 139. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi bawang. Atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathun muhlikatun syuhhun muta'un wahwan muttabi'un wa i'jabul mar'i bi nafsih. Bermula Nabi SAW bersabda, artinya bermula 3 perkara ni membinasakan ia 3 perkara akan yang
mengerjakan dia. Siapa buat 3 benda ni, dia binasa. Pasti binasa. Tak cepat lambat dia akan binasa. Nabi tak bohong. Nabi kalau cakap benda tu berlaku, berlaku. Kalau Nabi kata benda tu luah lah. Kalau Nabi kata benda tu bengkok lah. Kalau Nabi kata benda tu putih lah. Tak menyalahi sikit pun. Jadi Rasul bersabda, 3 benda ni membinasakan. Ia akan yang mengerjakan mana? Yang pertama, kikir yang diikutkan. Makna perasaan bakhil yang diturutkan. Bakhil yang diturutkan. Maksud bakhil ni, kita sekat harta benda kita kepada nak dibelanjakan kepada benda ta'at. Benda ta'at. Zakat kita tak keluarkan, bakhil. Nafkah anak bini kita tak bagi, sedangkan dia wajib. Bakhil. Ada pun kepada benda yang haram, itu wajib bakhil. Jangan jadi pemurah pula. Benda haram jangan jadi pemurah. Siapa ambil duit ni, aku ambil duit ni, beli agak ni. Pemurah. Tak boleh, di situ kena bakhil. Mama ada tak 50 riyal, nak beli apa? Nak beli kasbut satu tu. Cina ni. Nak minum dengan geng-geng Cina contohnya. Dia minta kita. Wajib bakhil kat situ. Tak payah nak jadi pemurah. Wajib bakhil. Jangan bagi. Kalau bagi hukumnya haram. Ni bakhil dengan makna dia sekat harta benda dia daripada membelanjakan kepada benda taat. Benda baik-baik dia tak nak keluar. Benda wajib dia tak nak bagi. Ada pun benda haram, murah aja dia. Benda membazir, pemurah aja dia. Tapi benda wajib-wajib, beli CD sekeping berapa sekarang? RM5. Itu cetak orang dia nampak ori lah. 20 lebih. 20 lebih. CD cerita entah apa-apa cerita. Sekeping RM25. Bang, bak 10 original ni. Tak ada fikir panjang lah. Lebih kecil lah. Tak ada fikir-fikir pun. Orang minta derma mikir banyak kali. RM5 banyak RM5 ni. Dah kurang ni amount aku punya amount. Dia kira banyak kali. Beli CD entah apa-apa cerita, tak ada mikir langsung. Tak ada mikir langsung pun. Pemurah aja keluar berpuluh-puluh ringgit habis benda macam tu. Tapi bila orang minta derma je kita lari. Orang minta RM1 pun tak sanggup bayar, mikir. Tu kikir tu takut tu. Jadi nak jadi pemurah ni kena paksa tuan-tuan. Nak jadi pemurah ni kena paksa. Memang permulaannya keluarkan kita bagi dalam keadaan hatinya berat, hatinya tak ikhlas. Tapi biasakan diri bagi, biarlah hati tak ikhlas dulu. Paksa diri. Nanti lama kelamaan perbaiki hati tu. Kalau nak nanti ikhlas bagi, jawabnya kena tanam dululah gitu. Kena kapan dululah. Asal tak derma, nanti tunggu ikhlas. Sebab kalau bagi sekarang ni tak ikhlas, jadi tunggu ikhlas. Jawabnya tak datanglah ikhlas sampai bila. Yang kedua, keinginan nafsu yang diturut. Bila sebut nafsu ni dah memang cenderung kepada benda tak baik. Diturut, makna diturut. Kita ikutkan kehendak nafsu tu, pun akan membinasakan kita. Maknanya nak kena lawan lah. Kikir tadi dalam hati kata jangan bagi zakat, jangan bagi nafkah, jangan bagi. Kena lawan lah, jangan ikutkan. Kalau ikutkan binasa. Nafsu yang diturut, nafsu yang ikut. Bila sebut nafsu, memang cenderung. Jangan haraplah nafsu ni nak ajak kita buat benda taat. Tak payahlah nak mimpi lah. Tak payah mimpi lah. Yang nama nafsu tu nantilah aku tunggu sampai satu masa nanti nafsu aku akan ajak buat benda baik-baik. Tak payah mimpi. Tak payah, memang tak ada. Dia dah memang tak jadikan. Dia punya sifat di nafsu ni memang mengajak kepada benda maksiat ataupun benda sihir. Dah memang kejadian dia macam tu. Allah ciptakan dia macam tu. Sebagai ujian keimanan kita manusia. Dapat macam peringkat kita ni nafsul ammarah. Nafsul ammarah bisu. Nafsu yang sangat-sangat mengajak, menyuruh kita buat benda-benda jahat. Pantang lepa aja, Pantang lepa aja, on tak on.
On. Nah. Pantang lupa je. On tak on. On sokmo. On sokmo. On tak on. On. On tak on. On. Jarang-jarang off. Off tu waktu sakit. Kalau sihat, on sokmo. Nafsu. Dan memang macam tu. Manusia kan. Itu kan malaikat. Sebab berlawan dengan nafsu itulah pangkat dia jadi tinggi. Peritnya, pedihnya nak melawan kehendak nafsu tu. Bukan mudah nak lawan tu, berperang. Kata jangan mengaji lah, jangan mengaji, tak payah pergi lah minggu depan lagi. Minggu depan lagi tak payah pergi lah. Kan, kita kata insya-Allah. Jadi nak lawan tu, bukan senang nak lawan tu. Jadi jangan ikutkan lawan juga. Pergilah juga. Dulu ustaz kita pandai dia. Dia kata kalau waktu hari tu awak berasa malah sangat-sangat nak pergi mengaji, itulah hari Allah Ta'ala nak bagi awak ilmu dan kepahaman. Fikir banyak kali. Kalau pergi ni faham ni. Sebab dia kata setan tu tahu kalau kau pergi hari ni kau akan faham masalah tu. Sebab tu dia hasut. Jangan pergi. Sebab dia nak mengelak kita daripada dapat faham. Dia hasut kita. Tak payahlah. Kita pun tak payah pergi. Ustaz kata, kalau kamu nak tahu, bila hari tu, kan kat pondok kan selalu ada kelas je. Dia kata kalau awak rasa malas sangat-sangat, berasa nak ponteng hari tu, nak mengaji, ketahuilah hari itulah Allah nak bagi kamu ilmu. Tak jadi ponteng. Cece tengok, try macam tu. Boleh jadi tak? Untuk yang mengaji je lah, yang mengajar tak apa. Keingat sama je lah mana boleh, sama je lah. Mana ada toleransi. Tak boleh ada kepentingan. Keinginan nafsu yang diturut, kemudian menyukakan dan membilang baik seseorang akan diri, menyukakan dan membilang baik seorang akan dirinya. Orang panggil ujub. Itu semua benda yang merosakkan kita. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, al-halaku fi ithnain, al-qunuti wal-ujubi. Bermula binasa itu ada pada dua kelakuan. Yang pertama, putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa daripada rahmat Allah. Alah, cakap ni lah, aku malas dah lah nak buat taat-taat ni lah. Bertobat, buat balik. Tobat, buat balik. Bertobat, buat balik. Tak pernah yang berjaya lah aku ni. Dah lah, sudah lah. Malas dah lah nak buat. Tu, putus rahmat. Putus asa daripada rahmat Allah. Itulah tandanya dia berpegang pada diri dia sendiri. Dia tidak berpegang kepada Allah. Kalau dia berpegang kepada Allah, 1000 kali dia tersungkur pun dia akan bangkit macam biar. Sebab dia pegang, dia percaya dengan Allah. Dia bukan percaya dengan diri dia, dia percaya dengan Allah. Allah Maha Kuasa nak menolong aku. Boleh jadi belum sampai waktu yang Allah kehendak. Dia akan bangkit balik. Bila dia buat taat macam biasa, walaupun hari itu dia terjatuh dalam maksiat dosa besar contohnya, dia tetap bangkit macam biasa. Dia teruskan sebab diharap dengan Allah. Tapi kalau kita harap dengan diri kita sendiri, tu yang kita jadi kecewa tu. Bila kita jatuh dalam maksiat, habis. Kau rasa dah nak baca wirid-wirid ni, alah. Kali try tak jadi, belah. Alah. Tu tanda kita percaya dengan diri kita. Kalau percaya pada Allah, dia tak akan jadi macam tu. Sebab dia sentiasa yakin, insya-Allah boleh jadi, lepas ni Allah akan tolong aku. Dia bangkit balik, dia cuba lagi, dia try lagi. Jatuh lagi, dia bangkit balik macam biasa. Tu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Ikam tu. Tanda-tanda orang tu berpegang pada diri dia, tidak berpegang pada Allah. Apabila tergelincir dia tak akan bangun-bangun dah. Bila dia tergelincir dalam maksiat, dia tak bangkit dah nak buat ibadat. Putus asa dah. Tapi kalau dia tak putus asa, dia bangkit macam biasa. Maksiat, dia minta ampun dengan Allah. Dia taubat pada Allah, dia buat balik, dia bikin baru. Dia tak akan putus asa sampai dia mati. Itulah tanda orang yang berpegang dengan Allah,
tidak berpegang dengan diri sendiri. Jadi di antara dosanya putus asa daripada rahmat Allah. Aku ni tak boleh, aku ni tak boleh. Jangan. Bukan kita. Allah yang kuasa. Kalau kita pegang pada diri kita, sebab itulah kita kecewa. Sebab kita ni tak sempur. Kita percaya pada diri kita. Maknanya kita percaya kepada makhluk yang tidak sempur. Walaupun diri kita sendiri. Cuba pegang dengan Allah, insya-Allah dia takkan kecewa. Dia takkan putus asa sebab dia yakin Allah akan tolong dia. Tak cepat lambat. Pasti akan ditolong oleh Allah. Kemudian yang kedua, menyukakan akan seorang oleh dirinya. Ujub. Berasa redha dengan diri dia sendiri. Puji diri sendiri. Aku ni lah yang paling alim ni lah. Aku lah orang paling banyak buat ibadat. Aku lah orang paling banyak mengaji sekali. Yang lain semua tak boleh pakai. Orang semua lain jahat. Aku ni tak sangka aku ni boleh buat amal banyak tengah malam buta orang tidur, aku boleh mengaji tengah malam ni. Oi, hebatnya aku. Itu namanya ujub. Ujub ni dia tak payah nanti duduk depan orang. Dalam bilik gelap-gelap pun jadi kak. Duduk berzikir langit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Berzikir ribu-ribu, apa tu sengih seseorang. Hebat. Sengih sendiri, puji diri sendiri. Dia tak perasan yang tu anugerah Allah. Kalau dia nampak Allah, lupalah diri dia. Bila dia perasan yang tu pertolongan dan bantuan Allah, lupalah dia pada diri dia, tak nampaklah diri dia. Jadi dia tak perasanlah diri dia. Yang jadi perasan ni sebab dia nampak dia. Dia berasa ilmu dia, tenaga dia, usaha dia. Barang milik dia. Sebab tu dia perasan tu. Tapi kalau dia ingat yang tu semata-mata dipinjamkan oleh Allah, nak sembahyang contohnya, akal Allah pinjamkan, jasad Allah pinjamkan, roh Allah pinjamkan, taufik Allah bagi, ilmu Allah bagi, ingatan Allah bagi, pinjam semuanya. Jadi nak mengaku, malu nak mengaku kan aku punya. Nak mengaku. Lepas tu kalau mengaku kita punya, Tuhan tahu pula tu. Tuhan tahu pula tu kalau kita nak mengaku kita punya. Dia tahu pula tu. Jadi dia tak mengaku benda tu daripada dia. Dia sedar, dia tahu, dia faham, dia yakin apa sahaja kejayaan di dalam buat ibadat ataupun kejayaan di dalam meninggalkan maksiat semata-mata anugerah pertolongan taufik daripada Allah. Hati dia ke situ. Jadi tak adalah dia timbul dalam hati sengih seorang, hebatnya aku. Tak adalah rasa hebatnya aku. Bahkan dia merasakan kehebatan Allah. Subhanallah, maha kuasanya Allah yang memberi taufik pada aku dapat buat ibadat. Kalau harap aku sendiri memang tak adalah. Jadi tak adalah perasan. Jadi yang perasan tu sebab nampak diri, tak nampak Allah. Makna nampak tu maksud hati dia. Hatinya tak teringat yang tu semua nikmat, bantuan, taufik daripada Allah, kurniaan Allah yang dia nampak diri dia. Itu yang boleh jadi penyakit ujub tu. Tersengih sorang-sorang, semayang banyak sengih. Ngajar banyak sengih. Bawa balik kereta, balik kan. Cakap tak betul nak suruh berhenti tu. Bawa balik kereta. Betul, bawa balik kereta. Bawa balik kereta kan sengih seorang. Hebat. Dah kena penyakit. Habis pahala. Penat mengantuk. Orang mengantuk pak pahala. Dapat mengantuk saja. Lepas tu sengih seorang. Habis. Na'udzubillah lah. Mudah-mudahan taklah pelihara lah kita semua. Lemah kita tuan-tuan. Jangan main-main. Jangan main-main. Tuhan tak tolong. Tak dapat kita. Nak menepih benda tu. Dia halus. Dalam tak perasan ni sampai masjid tanah sengih seseorang. Dalam tak perasan ni. Terlajak sampai kandang. Ya Karim. Kan? Ya Allah. Jadi ingat manusia kan. Masya Allah. Terlepas sampai kandang dah patah balik. Allahu Akbar. Kemudian jadi jangan menyukakan.
Hendaklah sebaliknya, hendaklah kita suka dengan Allah yang memberi suka dengan Allah yang tolong kita. Alhamdulillah ya Allah, kau bagi taufik, alhamdulillah. Dapat aku semayang 2 rakaat. Jadilah kalau kau tak tolong, tak apa ya. Suka tu pada Allah. Suka tu pada Allah yang memberi nikmat dah. Sebab tu dia kata suka tu bila kita dapat rezeki, bila kita dapat nikmat, bukan suka pada nikmat, suka pada yang memberi nikmat. Bagus betul. Dapat duit, jangan suka pada diri duit, suka pada Tuhan yang memberi rezeki duit tu. Baru sampai, baru betul hati. Kalau kita seronok sebab nikmat tu, tak sampai lagi. Dia seronok sebab nikmat tu makhluk. Dia gembira atas nikmat. Mana dia gembira atas makhluk? Dia gembira kepada yang memberi nikmat tu. Dia rasa seronok pada Allah tu, yang memberi dia nikmat. Kalau bukan dengan Allah, tak sampai nikmat tu. Jadi dia suka pada Tuhan yang memberi, bukan suka pada yang diberi tu. Suka pada Tuhan yang memberi tu. Cerita je lah boleh, beramalnya tidak lah. Kemudian ku apa dah? Lambat pula jam besar. Tak nak cepat-cepat jam ni, tak nak lambat kami. Lambat pukul 1. Sampai buang dah jam. Allahu Akbar. Hanya saja menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu akan 2 kelakuan ini. Sebab apa 2 bendanya disebut? Kerana bahawasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan, kerana tiada harap ia akan dia takkan cari dah kebajikan, sebab dia dah putus harap dah. Tak boleh dah, aku tak boleh jadi orang baik dah, cukup lah, malas dah lah. Aku ni tak boleh dapat ilmu ni, padan lah, malas dah mengaji dah. Dah tua malas. Padahal tak nak bagi ilmu kan nanti umur 80 kan. Kalau umur 80, umur kita 80 mengaji, mula mengaji 80. Umur 80 dia mula mengaji. Tiba-tiba kalau tak panjang umur dia 200 tahun. Maknanya 80 tu budak tu. Kan? Kira umur 80 baru mengaji tu kira budak tu, kanak-kanak dalam mengaji tu. 120 tahun lagi. Sempat alim dia jadi orang alim, sempat jadi orang alim 100 tahun lebih. Bayang kan? Sebab tu jangan putus asa. Aku ni umur dah 50 dah nak mengaji. Jangan. Tahu ke umur kita berapa? Siapa tahu umur dia berapa? Kan boleh jadi 100. Dah Allah Ta'ala kendak. Tak mustahil. Kalau Tuhan kendak tu sebab jangan fikir umur mengaji. Ni dah malah ngaji dah lewat. Mana kau tu lewat? Siapa bagi tahu kau lewat? Tu semua nafsu yang kata tak payah pergi mengaji. Nafsu kata tak payah pergi ngaji lah. Kau dah lewat dah. Membazir je 3 hari ngaji kan khatam dah, mati dah kau. Baik kau tak payah. Padam dah dia kata. 3 hari kau pergi mengaji, belum sempat pergi beli pensel lagi, meninggal dah dia kata. Tak payah, baik tak payah dia kata. Jadi kita pun tak payah juga kita pun relax je. Rupa tunggu-tunggu tak mati-mati 100 tahun. Sebab tu jangan jangan jadikan umur sebagai asbab kita tak nak belajar. Allah Ta'ala nak bukakan pintu ilmu sesiapa dia nak bagi. Tu sebab jangan putus harap dengan Allah. Walaupun aku umur dalam macam ni, tak mustahil Allah nak bukakan pintu kepahaman pada aku. Ngaji muda-muda pun, kalau Tuhan tak bukakan pintu ilmu, tak apa. Mengaji. Mengaji. Minum sikit lagi. Kemudian jadi orang yang putus asa tu dia takkan sungguh dah. Dia dah akan cut cukup situ lah. Dia takkan cuba lagi dah. Jadi bila dia tak cuba, tak adalah kebajikan. Jadi jangan putus harap. Harap, ya Allah tolong, ya Allah bantu lah, ya Allah. Tolong, ya Allah. Harap lah, ya Allah.
Sebab tu Allah jadikan kita ni kadang-kadang kepayahan supaya kita merayu dengan Allah. Minta Allah bangun tengah malam, minta ya Allah, ya Allah. Minta malam-malam duk bangun ya Allah, minta. Duk rayu ya Allah, susah ya Allah tolonglah. Mudahkanlah ya Allah. Rayu, Allah kasih, Allah suka, Allah redha. Maksud hamba dia tu nak menunaikan hak kehambaan dia. Nak menunjukkan dia itu memang benar-benar bergantung, berhajat, berharap kepada Allah. Allah kasih tu, Allah kasih. Allah kasih kepada hamba dia yang merayu-rayu pada dia. Minta tolong ya Allah, tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Walaupun aku usaha sekuat mana pun, kalau bukan dengan taufik daripada-Mu, bukan daripada keizinan, aku takkan dapat apa yang aku nak ya Allah. Tolonglah ya Allah. Permudahkanlah ya Allah. Selamatkanlah ya Allah. Rayu. Sebab tu bermunajat tu dipanggil berkhalwat. Berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah. Tak ada campur orang lain. Situlah dia nak melepaskan rindu dendam daripada Allah. Tak ada rahsia-rahsia dah. Dia cerita semua isi hati dia cerita pada Allah. Dia tak ada sorok pun. Sebab dia tahu kalau dia sorok pun Allah tetap tahu barang yang ada dalam hati dia. Cakap ya Allah. Dia cakap Allah. Jadi Allah Ta'ala tengok hamba dia jujur. Allah lihat hamba dia ni jujur sungguh. Dia ceritakan segala aib-aib dia dengan Allah. Jujur sungguh. Allah tahu hati dia baik. Hati dia baik, dia jujur. Kita ni kan ada banyak masalah. Hikmah Allah Ta'ala jadikan masalah tu supaya hati kita berhadap dengan Allah. Kalau kita ni tak ada masalah, kita akan lupakan Allah. Kita akan lupakan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala cuit hati kita. Allah bagi kita masalah macam-macam. Masalah tu pula berbeza. Ada orang ada masalah bini, ada orang masalah suami, ada orang masalah anak-anak, ada orang masalah di ekonomi, ada orang masalah di kesihatan. Semua ada masalah. Semua ada masalah. Semua ada hikmah. Kudu syai'in sabab. Semua ada sebab. Ada hikmah. Allah tak jadikan benda sisi. Semua tu ada. Jadi dengan masalah-masalah yang Allah timpulkan pada kita, kita jadi dekat dengan Allah. Dekat kita dengan Allah. Selalu duk sebut, selalu duk ingat ya Allah tolonglah. Ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah. Kalau tak, tak ada. Tak ada kita nak ingat macam tu dalam hati kita. Kalau senang Dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan dia, kerana sangkanya telah mendapat ia akan dia. Orang ujub ni dia takkan dapat. Dan orang yang ujub itu, orang perasan tiada menuntut, dia takkan mencari. Ia akan dia kerana sangkanya, dia menyangka telah mendapat ia akan dia. Dia takkan usaha lebih daripada itu sebab disangka dia dah dapat dah. Ereh dah. Cukup dah. Cukup dah. Apa nak ngaji banyak-banyak, ilmu banyak dah ni. Jadi tak adalah dia nak cari lagi sebab dia perasan yang dia dah banyak cukup lah ni kata dia. Cukup lah ni kata dia. Ulama dulu ngaji 30 tahun tak cukup-cukup. Kita 3 hari dah cukup lah. Dan kata dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila masanya ada seseorang itu mengerjakan kejahatan. Tanya Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, wahai Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, bilakah waktunya seseorang itu melakukan kejahatan? Maka menjawab, ya Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Bila dia menyangka yang dia tu buat baik, itulah kejahatan dia. Banyak salah kita ni, berdebing-debing kena, berdepek-depek kena atas kepala muka kita ni. Hari ni tak ada buat dosa hari ni. Kena dulu dah. Hari ni tak ada buat, hari ni tak fikir, hari ni pada pagi sampai malam tadi. Tak ada buat dosa. Dosa dah lah tu. Dah yang nak ni macam mana? Senantiasa merasakan diri itu berdosa. Tawaduk, rendah hati dengan Allah,
Walaupun memang hakikatnya dia tak sentuh maksiat hari itu, tapi hati dia nak macam tu. Dan memandang seorang lelaki kepada Bashir bin Mansur rahimahullah ta'ala pada ketika memanjangkan ia Bashir bin Mansur ni memanjangkan ia akan sembahyang dan mengelokkan ia akan ibadah. Maka tatkala selesai ia Mansur tadi daripada sembahyangnya, berkata ia bagi laki-laki itu, jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau lihat daripada aku. Jadi kau jangan nak terpegun dengan apa yang kau tengok aku ni sembahyang lama, berdiri lama. Kau tak payah nak terpegun lah. Kalau kita siap bagi upah ni, terima kasih kerana terpegun. Kalau kita bagi upah, terima kasih kerana terpegun. Dia cakap, kau tak payah nak terpegun lah. Kau tengok aku ni sembahyang berdiri lama, sujud lama, kau tak payah nak terpegun lah. Sebab apa? Kerana iblis mengerjakan ibadah ia dan sembahyang ia beribu-ribu tahun. Kemudian jadi ia kepada barang yang jadi kepadanya. Artinya jadi ia kafir. Wal'iyadzabillah min dalik. Padahal dia dah mendahului ibadat beribu tahun. Jadi kau tak payahlah kau nak puji-puji aku dah buat amal ibadat berdiri lama sampai lebam-lebam ni. Tak payahlah. Iblis tu beribu tahun ibadat ni. Tadi kau baru tengok berapa minit je aku berdiri. Iblis tu beribu tahun ibadat, tapi akhirnya dilaknat oleh Allah. Nampak? Iblis tu semua ada. Iblis Quran dia pandai, hadis dia pandai, apa yang tak pandai semua dia pandai. Ibadat dia dulu buat pada kita. Syurga pun dia dah duduk. Syurga pun dia dah sampai. Tapi nampak, oleh kerana ada takabur dalam hati dia, walau alim Quran wa alim hadis, duduk syurga pun sekalipun dibenci oleh Allah. Apatah kita? Apatah kita? Dalam ilmunya tak ada. Ngaji monteng sama-sama, ngajar monteng sama-sama. Tu kalau buat pun dengan ujub riak semua siap lengkap bawa sekali. Allahu Akbar. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Tak ada lah tinggal. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala baiki hati kita. La haula wala quwwata illa billah. Perasaan tu datang sekejap ya, ujub. Ujub tu datang sekejap tak perasan. Sebab tu dia kata penyakit hati ni halus. Kalau tak perasan, tak perhati, tak nampak. Padahal hari-hari kita duduk ujub, hari-hari kita duduk riak, tak perasan sebab dia halus. Sebab itulah nak kena ilmunya halus juga. Kalau tak jumpa. Bila tak jumpa tu yang kita kata baik dah aku, sebab tak jumpa. Ketahui olehmu bahawasanya sebab ni penting. Ni penting ni. Ketahui olehmu akan sebabnya. Jadi tiap-tiap suatu berlaku mesti ada sebab. Jadi berlaku ujub dalam diri kita tu apa sebab? Mesti ada sebabnya. Astagfirullah. Sila campang 5 sikit. Minta maaf ni stokin special tak ada jual. Bahawa sebab ujub itu jahil. Sebab dia tak tahu. Sebab boleh timbul ujub tu sebab tak tahu. Jahil ni maknanya tak tahu. Sebab maknanya kalau kita nak selamat daripada ujub, kenalah ada ilmu. Ubatnya dan bahawasanya nya mana? Dan bahawasanya nyesaan ubatnya ujub itu ilmu. Ubat dia ilmu. Jadi kalau kita ni jenis orang yang ada penyakit ujub, macam mana nak menyembuhkan diri dia? Pergi belajar belajar ilmu, tapi ilmu yang betul lah. Ilmu yang betul lah, yang bersesuaian dengan nak hilangkan penyakit ujub tu, kena ada ilmu tasawuf. Kita ada penyakit ujub, pergi mengaji Iqra', taknya jadi. Kan ujub dengan Iqra' pula. Wali Iqra' 3. Sebab apa dia berasa wali? Sebab dia tilik dengan orang yang tak mengaji tu. Memanglah berasa diri dia wali.
Iqra' 3. Cuma tengok dengan orang tu, ulama qurra' tu, yang alim macam-macam qiraat tu, hafal tak payah cerita dah lah, dah memang tepi bibir dia je. Cuma tengok tu, mana Iqra' 3 kita tu, hilang terus kita punya Iqra' tu, tak nampak dah. Ni kita pergi dik dengan orang yang tak mengaji, memanglah jadi wali dah, kita wali kutub dah. Kita pergi banding dengan kawan kita tak mengaji, memanglah kita baik. Tengok banding dengan tok guru pondok tu, tengok pagi petang siang malam duk mengaji, duk mengajar, gelumang dengan ibadat. Oi, mana tak ada tempat kita nak duduk. Tak boleh bersaing. Nama pun tak boleh bubuh dalam buku tu. Tak boleh. Tak layak nak ubah nama. Tak layak nak ubah nama dalam tu. Jadi ubatnya ilmu. Maka jika ada ujub itu sebab pekerjaan yang tiada ada, ia pekerjaan dengan usahanya. Jaga. Kalau dia ujub, timbul perasan tadi tu dengan sebab sesuatu yang bukan daripada usaha dia. Contoh, seperti cantik rupanya. Dia ujub dengan cantik dia. Tengok cermin, sengih sesuatu. Alam padang temu ni. Yang paling mancung hidung macam penyangkut baju aku. Sengih sesuatu. Kawan-kawan dia yang hidung kemik, semua dia unfriend. Sebelum unfriend, block dulu. Sampai kiamat kawan tu tak boleh kawan dengan dia. Punya sombong dia. Ataupun segak dia tengok dia, aku ni. Tu. Dan elok suaranya. Dia perasan dengan suara dia sedap. Maka tiada patut ia ujub dengan diri. Tak patut nak perasan Tak patut nak perasan cantik, perasan lawa, perasan handsome, perasan segak, perasan sedap suara, tak padan, tak patut. Sebab apa tak patut? Kerana bukannya terjadi pekerjaan itu dengan tenaganya, bukan dia buat. Bukan mak bapak dia ada siapkan acuan hidung mancung waktu nak lahir dulu dah. Tak ada. Bahkan saya kiranya bahawa ia ujub ia dengan Tuhan yang memberi ia, akan dia sepatutnya dia berasa kehebatan Allah. Subhanallah, ya Allah, Maha Kuasa kau jadikan aku lagu ni. Walhal kau Maha Kuasa juga, ya Allah, nak terbalikkan hidung aku yang mancung ni lubang duk atas, boleh ya Allah, boleh. Hebatnya kau ya Allah, kurniakan aku anggota tubuh badan rupa parah rupa macam ni. Allah Maha hebat, Maha bijaksananya kau ya Allah. Jadi tak perasan Nadi, sebab dia sedar yang itu anugerah Allah. Itu cara dia, ilmu dia tu. Dia kena tahu benda tu daripada Allah. Dan Allah Ta'ala boleh tukar bila-bila masa. Tengok tu. Tuhan yang memberi dia dengan dan dia baginya dengan semata-mata limpah kurnianya. Dan sayugianya bahawa dia berfikir pada hilang umpama cantiknya itu dengan sebab penyakit. Kalau Ta'ala timbulkan penyakit pada aku ni, habislah cantik aku ni. Dia kena ingat aja tu. Barulah dia tak perasan. Kemudian istimewa judari, penyakit cacar. Penyakit cacar dia macam penyakit tu lah, demam yang chicken pox. Daripada muka lawa-lawa dah bertampuk-tampuk muka kan. Allah Ta'ala Maha Kuasa nak jadikan terjatuh ke, terseret hidung kita kat jalan tar, dah tak ada mancung lagi. Kulit yang mulus tu tadi jadi calau-walau dah, berparut dah, habis kejap je. Ingat macam tu, barulah insya-Allah tak ada penyakit ujub dengan kelebihan yang Allah bagi. Sedap suara, samalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedapnya aku. Dia puji. Sedapnya aku. Orang tak puji dia pun, dia puji. Dia kena ingat, ya Allah, Maha Kuasa kau bagi suara lagu ni, ya Allah. Jadi tiada, dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahakannya, seperti ilmu. Ni contoh, dia ujub, dia bangga, dia perasan dengan sebab apa yang diusahakan. Contohnya dia alim. Dia bangga dengan alim, hebat ni alim aku.
Oh, ahli misalkan aku ni. Dan ibadah, banyak ni ibadat. Pantang lepa ibadat. Pantang lepa ibadat. Orang lain pantang lepa maksiat. Pantang lepa maksiat. Aku ni pantang lepa ibadat. Oh, tak boleh tinggal ibadat aku ni. Maka saya kiranya bahawa berfikir ia pada pekerjaan itu dengan sebab apa mudah ia baginya. Dia kena fikir. Sebab apa yang kau tu jadi mudah nak buat ibadat banyak-banyak tu? Siapa yang tolong tu? Siapa yang tolong tu? Kalau bukan daripada Allah, kalau bukan Allah yang menolong, memberi taufik sehingga kau boleh buat ibadat, siapa lagi? Dan bahawasanya tiada mudah baginya melainkan dengan segala anggota dan akal. Tak boleh nak buat amal banyak-banyak melainkan menggunakan anggota yang dijadikan oleh Allah dan akal yang dikurniakan oleh Allah. Akal dah, kalau tak berakal macam mana nak dapat ilmu banyak-banyak? Macam mana nak jadi alim kalau tak jadikan akal? Fikir. Dan bahawasanya segala anggotanya dan akalnya dan lainnya semuanya makhluk, yakni ciptaan bagi Allah Ta'ala, menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah kurnianya Allah. Semata-mata Allah pilih kita je. Allah nak bagi dengan kasih sayang dia, nak bagi kita lebih istimewa daripada orang lain. Kalau Allah Ta'ala nak ambil bila-bila masa. Demikianlah juga ilmu dan ibadah dan segala pekerjaan kita, itu semuanya Allah Ta'ala yang menjadikan dia sebagaimana firman-Nya Allah, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Artinya Allah Ta'ala lah yang menjadikan ia akan kamu dan akan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia. Apa saja gerak laku kita dijadikan oleh Allah. Ini macam kita ngaji ni. Kalau bukan taufik daripada Allah, kalau bukan akal yang Allah pinjamkan, kalau bukan anggota yang Allah Ta'ala pinjamkan, kalau bukan dengan roh yang Allah pinjamkan, kita tak akan dapat buat apa yang sedang kita lakukan sekarang. Boleh jadi kita duduk dalam maksiat ataupun benda sisir. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa menghendaki akan dia oleh Allah. Ni dalam hati timbul kehendak macam-macam nak pergi mengaji. Daripada tak nak ngaji, nak mengaji. Mana datang tu? Gerakkan hati tu siapa yang buat tu? Mana yang datang? Siapa yang timbulkan tu? Allah. Dah kalau Allah tak timbulkan dalam hati nak belajar, sampai ke kita belajar? Tak sampai. Tak sampai kita. Semua tu gerakkan daripada Allah. Ini contoh ubat yang dikatakan ilmu tadi tu. Bila fikir benda tu anugerah daripada Allah, insya-Allah selamat daripada penyakit ujub. Selamat kita daripada penyakit perasaan tu. Apabila kita memandang semua tu datangnya daripada kurniaan Allah semata-mata. Kau apa dah? 45. Pakcik jangan pakcik, takut abang ni punya bateri lemah. Apa ni? Sama. Sikit lagi lah. Tak ada berasa lambat lah mana ni. Seronok. Seronok berasa cepat. Ni berasa menyampah hari ni. Tak seronok lah tu. Jam ni. Jam tu seronok dengar. Masya Allah, tabarakallah. Jam seronok, kita tak seronok. Allah. Maka saya kira bagi yang berakal, makna sepatut-patutnya bagi orang yang cerdik, yang waras, bahawa adalah ujubnya selama-lamanya dengan limpah kurniaan Allah Ta'ala dan kemurahannya Allah, kerana mengurniakan ia ya Allah baginya, bagi seseorang tadi akan ilmu dan akal. Sepatutnya dia merasakan dalam hatinya bangga dengan Allah, bukan bangga pada diri, bangga pada Allah yang memberi dia nikmat macam-macam dan memberi petunjuk ya Allah baginya kepada ibadat dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar. Semata-mata Allah tolong dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk. Ada pula setengah manusia Allah tegah daripada mendapat ilmu. Ada manusia yang Allah Ta'ala tegah dia tak dapat ilmu, Allah jauhkan dia daripada ilmu. Dan dengan semata-mata keadilannya Allah, dan hendaklah takut ia seseorang akan mencabut oleh Allah Ta'ala akan segala nikmat. Kalau ilmu tadi, kena takut Allah Ta'ala hilangkan ilmu yang ada pada diri kita. Mudah je Allah Ta'ala nak bagi hilang tu. Tak ada sebab pun Allah boleh jadikan yang tersebut daripadanya. Dan boleh jadi bahawa
ada pemberian itu istidrat daripada atasnya Allah. Boleh jadi benda tu istidrat Allah. Oh, bahaya istidrat ni, tak perasan. Tak perasan ni. Istidrak ni makna Allah bagi nikmat melimpah-limpah nikmat dalam keadaan kita derhaka kepada Allah. Tu istidrak. Kita buat benda maksiat, Allah bagi kita macam-macam. Sehingga kan kita tak sedar yang kita tu ahli maksiat. Kita duk tersengih, berasa macam nikmat Allah bagi tu konon-konon kita dikasihi oleh Allah. Rupanya nikmat yang Allah bagi tu tanda kebencian Allah. Oh, ni yang paling bahaya istidrak ni. Tak perasan ke? Tak perasan, tak perasan. Tak perasan, na'udzubillah min zalik. Tak perasan istidrak ni. Kita buat maksiat, tapi Allah bagi macam-macam. Apa yang nak dapat, apa yang nak dapat, apa yang nak dapat. Jadi dengan sebab dapat je kemewahan nikmat tadi, kita jadi lupa yang kita ni ahli maksiat. Lupa yang kita ni ahli maksiat. Sebab tertutup dengan nikmat yang Allah bagi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Artinya membuka oleh Allah SWT atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat atas jalan istidraj. Allah bukakan macam-macam nikmat, macam-macam kemewahan, macam-macam kesenangan. Apa je yang dia nak, Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi. Mewah hidup dia. Hingga apabila suka cita mereka itu dengan segala nikmat yang diberikan akan mereka itu, menyeksa Allah Ta'ala akan mereka itu dengan terkejut. Allah Ta'ala akan azab dia semata-mata dengan terkejut. Tiba-tiba mati. Tak sempat nak teringat ke dosa tu. Tak sempat nak ingat berdosa tu. Dalam tengah seronok tu, Allah cabut nyawa dia habis. Tak semayang. Tak semayang. Buat maksiat. Tapi dapat pangkat makin tinggi, harta makin banyak, anak makin berjaya, kita pun seronok, oh bagus, mati. Tu nampak tak? Tu istidraj. Kita buat maksiat, Allah tak cabut dalam keadaan begitu. Alhamdulillah. Ibaratnya istidraj ni macam bagi ayam jagung. Bagi ayam jagung. Kalau hari biasa kita lambatkan segenggam je. Kur segenggam je. Tapi time nak raya Cina, kita nak sembelih dia, anak beranak nak balik, kita tabur kat setengah karung jagung. Ayam tu sikitnya gila lah. Dia patuk hari tu, dia kata, oh pemurahnya lah tuan aku hari ni. Sampai tak larat nak pagut dah jagung, siap ikat tepi lagi. Punya banyaknya jagung hari tu. Dia tak tahu yang tuan dia nak rembat, nak sembel. Tu istirahat ibarat macam tu lah. Duk patuk, seronok dia kata. Biasa dapat 3 ulas seorang je. Hari-hari biasa 3 ulas seorang je. Ini melimpah-limpah ni, dia kata pemurahnya lah tuan aku. Rupa tuan tu sambil tu tuan ni dah asah barang dah kau siap kau. Kau makan kau kenyang ni. Senang aku nak tangkap. Ibaratnya macam tu. Istidrak. Mana nak perasan? Seronok duk catuk jagung tu. Mana kita nak perasan? Duk seronok dengan nikmat. Padahal kita ni buat benda yang dilarang oleh Allah. Tu istidrak. Na'udzubillah. Tapi bagi orang yang tak tahu, dia berasa dia dikasihi oleh Allah. Dia kata, baiklah Allah ni pemurahnya lah. Sebab dia jahil. Tengok lagi dalam firman-Nya Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya selagi kamu ambil mereka itu sedikit demi sedikit daripada pihak tiada mengetahui mereka itu akan dia. Orang yang diistidrak ni dia tak sedar. Allah Ta'ala istidrak dalam keadaan dia tak tahu yang dia itu diistidrak oleh Allah. Dia tak tahu. Na'udzubillah. Dia tak tahu. Yang dia perasan dia baik. Yang dia perasan dia betul. Walhal dia dibenci oleh Allah. Dan yang terakhir, makna istidrak itu menghampirkan oleh Allah Ta'ala, maksudnya kepada seksa Allah Ta'ala dengan diberi tangguh masanya, seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Itu tadi. Catuk, tangkap sembelih.
Itulah. Kita duk pagut-pagut nikmat, buat maksiat pagut nikmat, buat maksiat pagut nikmat. Buat maksiat pagut nikmat. Sampai mati, habis mati azab tu. Tanya tentang semayang tak dapat jawab. Tanya tentang iman tak dapat jawab. Tanya tentang Islam tak dapat jawab. Tanya tentang Tuhan tak dapat jawab. Tanya tentang Rasul tak dapat jawab. Gagal semua. Semua gagal. Na'udzubillah min dzalik. Sebab waktu dunia duk asyik patuk jagung. Patuk duit, patuk pangkat, patuk nama, patuk duk seronok. Nantilah dulu, biarlah dulu, nantilah dulu, biarlah dulu, nantilah mengaji, nantilah semayang, biar dulu. Duk pagut. Malaikat Israel pun sampai cabut nyawa, habis cerita. Waktu itulah menyesal, ya Allah, kembalikanlah aku hidup balik. Aku nak mengaji, nak baiki amal ibadat aku. Aku nak betulkan masa, aku nak korbankan masa aku untuk pergi menuntut ilmu. Tapi itu semua keluhan yang akan datang keluar daripada orang yang tidak menuntut ilmu waktu hidupnya. Penyesalan orang baik, menyesal dia, tak tahu macam mana punya pecah hati, nak kembali kat dunia tak diizinkan oleh Allah. Dan dalam waktu tu dia dah tahu dah azab yang akan pasti diterima, dan Allah takkan kembalikan di atas dunia untuk peluang kedua beramal, tak ada. Inilah di sekali Allah Ta'ala bagi. Maka kita alhamdulillah bersyukur Allah Ta'ala pilih kita, walaupun tak dapat mengaji selalu, dapat mengaji sebulan, seminggu sekali pun, semuanya taufik daripada Allah, taufik daripada Allah. Dan kita jangan lupakan sahabat-sahabat andai kita yang belum lagi dapat nikmat menuntut ilmu. Doakan mereka, mudah-mudahan mereka juga dapat seperti mana apa yang Allah pinjamkan pada kita. Boleh jadi kalau dia belajar, dia boleh jadi lebih baik, lebih beramal kuat, lebih daripada kita lagi. Kita tak tahu. Sebab tu usahalah, dakwahlah, berkawanlah dengan tujuan nak menyampaikan agama. Mudah-mudahan jangan pentingkan diri kita sendiri. Sebab ilmu ni pun fitnah juga. Ujian juga daripada Allah. Allah pilih kita jadi orang belajar pun ujian. Takut kita jadi ujub, takut jadi riak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan lah cukuplah setakat situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala ma'ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakara sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan dalam majlis ilmu kita, dalam majlis ilmu yang berkat ni, mudah-mudahan dengan keberkatan malaikat yang berhimpun dalam majlis ilmu, mudah-mudahan dengan keberkatan tuan guru, tuan pengarang kitab, dengan keberkatan keikhlasan hati tuan-tuan, dengan keberkatan pengorbanan tuan-tuan sahabat semua, mudah-mudahan dengan keberkatan kitab-kitab ni Allah Ta'ala kabulkan segala doa kita, segala hajat kita, yang bangsa dunia, yang bangsa akhirat, yang tersurat, yang tersirat. Mudah-mudahan hati yang jahat diperbaiki oleh Allah, hati yang kotor dibersihkan oleh Allah, hati yang kerah dilembutkan oleh Allah, hati yang tertutup dibukakan oleh Allah, hati yang gelap diterangkan oleh Allah, hati yang kerah dilunakkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa besar kita, dosa-dosa kecil kita, mak bapak kita, datuk nenek moyang kita, sahabat andai kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan perjalanan kita nak balik bertemu Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada istidraj. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Taqabbal ya karim. Siapa nak? Allah Akbar. Mana beli ni bang? Ada kedai Tina tu. Saya pasal beli barang ni saya minta. Lepas tu dia nak kemas, nak letak benda lain kan. Lama bertahun saya minta tu. Bertahun baru dapat? Ada buat orang nikmat tu. Sabar lama. Ni istirahat ni. Daripada jauh nampak macam real kan? Macam mak tu. Mak.